Okey murid-murid, kita sambung pembelajaran. Jom amal. Sebelum itu, saksikan video ini terlebih dahulu. Semua anak-anak mula berimajinasi. Inilah pemandangan kota Mekah yang pesat membangun. Kabilah-kabilah Arab datang mengunjungi Mekah dengan membawa pelbagai barang-barang dagangan. Kira-kira dalam tahun 610 Masihi, masyarakat di kota Mekah masih hidup dalam keadaan yang serba kejahilan. Mereka memuja lebih 360 buah berhala yang terdiri dari pelbagai bentuk dan rupa yang diletakkan di dalam Kaabah. Nabi Muhammad SAW pula sering mengasingkan dirinya untuk beribadat dan bertafakur di dalam Gua Hira di atas bukit yang bernama Jabal Nur yang terletak kira-kira 6 km di sebelah timur kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia baginda yang ke-40 tahun atau dengan lebih tepat lagi pada malam tanggal 17 Ramadan dalam tahun ke-41 tahun Gajah, sesuatu yang menakjubkan telah berlaku kepada baginda. Nabi Muhammad SAW telah dikunjungi oleh malaikat Jibril yang muncul dengan menampakkan dirinya dalam keadaan rupa yang sebenar. Sudah tentu baginda Nabi Muhammad SAW takut kerana inilah kali pertama baginda bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra", iaitu bacalah. Nabi Muhammad SAW hanya dapat menjawab, "Ma'anna bil qari", iaitu saya tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tidak mengendahkan jawapan Nabi Muhammad itu. Setelah 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca dan baginda Nabi Muhammad tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu saya tidak dapat membaca, maka malaikat Jibril pun membaca surah Al-Alaq yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq itulah merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaranya malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terus lari pulang ke rumah dan meminta isterinya Sayyidatina Khadijah menyelimutkannya sambil baginda terus menggigil-gigil ketakutan. Apabila kembali tenang, Nabi Muhammad SAW pun menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Sayyidatina Khadijah menasihatkan baginda supaya tidak bersusah hati. Sayyidatina Khadijah telah membawa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah ibni Naufal, seorang pendeta beragama Nasrani yang amat fasih dengan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW itu, Waraqah mengesahkan bahawa yang telah mengunjungi baginda di Gua Hira itu ialah malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi rasul seperti yang telah diberitakan terdahulunya oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekian. Habis kan kisah Umi tadi tentang Rasulullah menerima wahyu pertama.
Jadi sekarang jom sama-sama Cikgu Su kita ulang kaji tentang peristiwa wahyu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, perkara pertama yang penting dalam peristiwa ini ialah di manakah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Dia ada kaitan dengan gua. Murid-murid tahu gua apa? Ya, betul. Gua Hira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Perkara kedua yang penting berkaitan peristiwa ini ialah ada kaitan dengan surah yang kita hafal sekarang, murid-murid. Siapa tahu? Ya, betul. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 merupakan ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mau baca? Okey, cuba kita baca ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, good. Okey, perkara ketiga yang penting tentang peristiwa ini ialah dengan turunnya wahyu ini telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada umat manusia. Nabi dilantik menjadi rasul dengan turunnya wahyu ini. Dan perkara penting yang terakhir ialah Nabi telah dilantik menjadi Rasul ketika beliau berusia atau ketika baginda berusia 40 tahun. Okey, murid-murid, jangan lupa ulang kaji di rumah dan jawab soalan di buku Jom Amal. Okey, cikgu tunggu semua murid-murid hantar latihan kepada Cikgu Su sebagai semakan. Okey, cikgu tunggu semua. Jangan lupa hantar kepada Cikgu Su. Bye.